Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nur Damia dan rakan-rakan yang telah menjadikan video ini. Remaja merupakan permata negara yang sangat perlu dijaga demi kepentingan masa depan mereka dan juga masa depan negara. Oleh itu, remaja perlu dijaga dengan sebaiknya demi memelihara masa depan mereka. Golongan remaja bermula daripada umur 10 hingga 19 tahun dan golongan belia bermula daripada 20 hinggalah usia mereka menjelang 40 tahun. Di sini mereka akan melalui satu fasa perubahan emosi, fizikal, jasmani dan rohani. Perubahan ini merupakan perubahan biasa daripada fasa kanak-kanak kepada fasa remaja. Oleh itu, jika masa depan mereka tidak dipelihara, maka akan berlaku keruntuhan akhlak dalam remaja masa kini. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja masa kini. Ia akan mengandungi 4 faktor elemen iaitu isu semasa yang mempengaruhi remaja tersebut, faktor kepada keruntuhan akhlak dalam diri remaja, kaedah untuk mengatasi keruntuhan akhlak, dan juga akibat jika tidak mengatasi masalah tersebut. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu pertama, isu-isu semasa mengenai keruntuhan akhlak remaja. Isu pertama yang perlu diambil berat adalah kelahiran anak luar nikah. Anak luar nikah merupakan hasil daripada hubungan tidak dipersetujui dan juga antara kedua ibu bapa yang tidak mendapat ikatan secara sah ataupun berkahwin. Statistik pada tahun 2014 menunjukkan 51 hingga 55,000 anak luar nikah telah dilahirkan. Statistik ini juga menunjukkan kelahiran anak luar nikah sebanyak 150 orang sehari, bersamaan 1 jam 6 anak luar nikah telah dilahirkan. Bagi statistik gugur kandungan pula adalah 90 hingga 100,000 kes keguguran yang telah dilaporkan. Isu kedua yang akan mempengaruhi keruntuhan akhlak dalam remaja masa kini adalah buli dalam kalangan remaja. Pembulian bermaksud perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan orang tertentu yang dilihat berkeadaan lemah berbanding si pelaku ataupun si pembuli. Buli akan mendatangkan kecederaan ataupun memalukan orang yang dibuli. Buli juga dapat dibahagikan kepada 2 kategori iaitu buli secara fizikal dan juga buli secara psikologi. Isu negara kita telah digemparkan dengan isu semasa iaitu arwah Zulfarhan yang telah dibuli dan juga telah meninggal dunia di hospital. Banyak kejadian dan kes-kes buli yang dapat kita lihat pada masa kini yang menyumbang kepada keruntuhan akhlak remaja. Isu ketiga yang dapat kita lihat yang menyumbang kepada keruntuhan akhlak remaja adalah isu gangsterisme. Isu gangsterisme ini sangat berkaitan dengan isu sebelumnya iaitu buli, dan definisi bagi gangsterisme ialah satu kumpulan yang lebih daripada 5 orang terbentuk untuk melakukan kegiatan haram seperti pengedaran dadah dan pemerasan ugut. Kebanyakan isu gangsterisme ini datangnya dari persekitaran sekolah, pengaruh rakan sebaya dan juga pengaruh golongan yang lebih tua. Mengapakah remaja memilih untuk mengapakah remaja terlibat dalam sesebuah gangsterisme? Jawapan yang mudah adalah mereka akan mendapat pulangan yang lumayan dengan cara yang cepat. Isu ini juga akan mendorong kepada isu keempat iaitu penyalahgunaan dadah. Dadah merupakan musuh negara yang pertama. Definisi dadah dapat dilihat sebagai bahan yang mempengaruhi minda seseorang secara aktif maupun pasif.
Dadah yang dapat kita lihat dalam isu zaman sekarang seperti dadah ganja, metafetamin dan yang terbaru adalah ketum. Statistik pada tahun 2020 menunjukkan 98,000 penagih dadah dan 76% datangnya dari golongan remaja. Seterusnya, saya akan menerangkan antara faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada zaman kini. Terdapat 4 faktor, iaitu yang pertama, pengaruh media hiburan atau media sosial di internet. Dengan zaman teknologi yang serba canggih ini, internet boleh dicapai dengan mudah dan pantas. Namun, adakah kandungan-kandungan media-media di internet tersebut baik atau buruk terhadap perkembangan remaja? Filem-filem tempatan maupun luar negara yang memaparkan aktiviti keganasan merupakan genre filem yang amat digemari remaja. Tidak lupa juga, media-media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain lagi yang banyak menunjukkan video-video yang tidak berfaedah di samping video yang berfaedah. Namun, remaja lebih gemar melihat sisi yang tidak baik. Yang kedua, latar belakang keluarga dan persekitaran remaja yang negatif. Keluarga merupakan insan yang paling dekat dengan remaja. Jadi, remaja cenderung untuk mengikut sifat atau perangai ahli keluarga mereka. Bagi faktor persekitaran pula, apabila dari usia muda mereka sudah terbiasa dengan persekitaran yang negatif atau persekitaran yang buruk, mereka menganggap perkara itu biasa atau tidak salah dan mereka secara perlahan-lahan mula mengadaptasi cara kehidupan yang negatif sehingga dewasa. Yang ketiga, remaja kurang celik akal akan bahaya dadah. Dadah merupakan bahan yang menyebabkan perubahan dalam fisiologi atau psikologi seseorang apabila diambil. Dadah pada asalnya baik bagi tujuan perubatan. Tetapi, jika diambil secara berlebihan atau tanpa pengawasan oleh pakar perubatan, misalnya doktor, ia akan memberikan kesan yang buruk kepada penggunanya seperti merosakkan akal fikiran, melemahkan tubuh badan dan sebagainya. Tanpa mengetahui dengan lebih jelas akan bahayanya dadah pada diri mereka sendiri, remaja menjebakkan diri mereka dengan dunia dadah dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan yang sementara sahaja. Namun, dengan satu kepuasan sahaja, mereka cenderung untuk mengulanginya lagi sehinggalah ia tidak lagi dapat dikawal dan menyebabkan mereka ketagih akan dadah. Dan yang terakhir ialah pergaulan bebas tanpa batasan. Dengan usia yang meningkat dewasa, remaja sudah mula mempunyai keinginan untuk bersosial. Mereka lebih suka meluangkan masa bersama-sama rakan sebaya tanpa mengira jantina. Mereka tidak tahu akan batas yang perlu dijaga semasa bergaul dengan lain-lain jantina. Pada zaman yang moden ini, lelaki berkawan dengan perempuan merupakan perkara biasa. Namun, batas perlulah dititik beratkan untuk mengelakkan perkara buruk daripada berlaku seperti kes-kes rogol atau kelahiran anak luar nikah. Seterusnya, saya akan menerangkan akibat keruntuhan akhlak remaja. Di sini, kita dapat simpulkan bahawa terdapat 3 poin utama di dalam kajian ini. Pertama, penularan penyakit seksual. Kedua, mewujudkan persekitaran masyarakat yang tidak aman. Dan yang terakhir, akibat negatif dalam penyalahgunaan dadah. Poin yang pertama, penularan penyakit seksual. Okey, seperti yang kita tahu, penyakit seperti AIDS, HIV dan lain-lain akan berleluasa. Ini akan mengakibatkan implikasi ekonomi meningkat dari segi kos langsung dan kos tidak langsung, seperti kos perubatan ataupun kos pengurusan penyakit. Poin nombor 2, mewujudkan persekitaran masyarakat yang tidak aman. Okey,
Remaja yang mengalami keruntuhan akhlak akan cenderung melakukan jenayah. Ini akan mengakibatkan masyarakat berada dalam persekitaran yang tidak aman. Pernyataan akhir, akibat negatif dalam penyalahgunaan dadah. Orang yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah boleh menjadi seseorang yang ketagih. Apabila mereka menjadi seseorang yang ketagih, mereka akan menyusahkan ahli keluarga dan masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Sekian, itu sahaja daripada saya.